Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Pada video kali ini kita ingin bincang, kita ingin ulas sesuatu yang agak luar biasa. Malah boleh dikatakan cukup panas dan penuh dengan perisak politik dalaman. Sesuatu yang jarang berlaku secara terbuka dalam sesebuah kerajaan. Apabila seorang bekas menteri dan tokoh utama parti sendiri tiba-tiba bersuara lantang mengkritik prestasi rakan sepertinya di dalam kabinet, itu sudah cukup untuk buat ramai terkejut dan mula tertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada video kali ini kita akan bercakap tentang Rafizi Ramli dan Fadlina Sidek. Seorang bekas Menteri Ekonomi yang tidak lagi berada di dalam kabinet dan seorang lagi Menteri Pendidikan yang kini sedang bergelut dengan berbagai isu dalam sistem pendidikan negara. Jadi begini ceritanya. Dalam satu episode podcast terbaru bertajuk Yang Berhenti Menteri, Rafizi Ramli, yang sebelum ini menjadi Menteri Ekonomi dan merupakan antara figura paling lantang dalam PKR, menyuarakan rasa kecewanya terhadap prestasi Kementerian Pendidikan. Dan lebih mengejutkan, beliau secara terang-terangan menyebut nama kementerian itu dan menyentuh prestasi menterinya Fadlina Sidek. Rafizi menyatakan bahwa dalam tempo 2 tahun setengah, Kementerian Pendidikan masih lagi gagal memperkenalkan sebarang kerangka dasar utama. Dia berkata, "Saya kadang-kadang rasa geram. Kementerian Ekonomi ditanya macam-macam. Pergilah tanya Kementerian Pendidikan. Sudah 2 tahun setengah. Mana kerangka dasar utama? Tiada apapun." Nah, bayangkan tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan lagi kenyataan dari pembangkang, tetapi kenyataan daripada orang dalam parti sendiri. Dan kenyataan Rafizi ini tidak boleh dibuat tanpa konteks. Ia dilontarkan selepas beliau meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi, susulan kekalahannya di dalam pemilihan parti. Apabila gagal mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR kepada Nurul Izzah Anwar, anak kepada Perdana Menteri. Lebih menarik, beliau telah awal-awal lagi menyatakan janji untuk meletakkan jawatan sekiranya kalah dalam pemilihan tersebut. Dan beliau tunaikan janji itu. Bukan itu saja, langkah Rafizi turut diikuti oleh ahli Parlimen Setiawangsa, Nik Nazmi Nik Ahmad, yang turut melepaskan jawatan sebagai Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar selepas kalah dalam pertandingan Ketua Cabang dan Naib Presiden PKR. Tapi apa yang berlaku selepas itu lebih menarik. Fadlina Sidek tidak berdiam diri. Dalam satu kenyataan yang dilaporkan oleh Free Malaysia Today, Fadlina menegaskan bahwa semua dasar utama dan reformasi yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan telah pun dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau berkata, "Tidak ada satu pun kita terlepas daripada membentangkan soal-soal dasar utama, termasuklah reformasi-reformasi yang kita ingin angkat di peringkat KPM. Jadi tidak timbul soal kita tidak melakukan apa-apa karena semuanya dibincangkan dalam Jemaah Menteri." Jawaban Fadlina ini memperlihatkan bahwa segala inisiatif kementeriannya tidak dilakukan secara sembarangan, malah mendapat lampu hijau daripada kabinet. Jadi dari sudut pandangan beliau, kritikan Rafizi itu tidak menggambarkan realiti yang sebenar. Tapi mari kita lihat pula prestasi sebenar Kementerian Pendidikan. Fadlina sebelum ini memperkenalkan beberapa inisiatif seperti Pelan Digital Pendidikan, memperluas program kelas masa depan ataupun Future Classroom, serta menambah baik kurikulum standar sekolah menengah ataupun yang kita kenali sebagai KSSM. Malah beliau juga menekankan pemerkasaan pendidikan holistik dan penambahbaikan isu kebajikan guru. Tetapi isu-isu besar yang menghantui sektor pendidikan masih lagi belum selesai. Seperti sekolah daif di Sabah dan Sarawak, kekurangan guru terutamanya dalam subjek kritikal seperti bahasa Inggris, serta jurang digital yang masih wujud antara bandar dan luar bandar. Ada juga isu sistem ERPH, yaitu rancangan pengajaran harian secara digital yang dibantah ramai guru kerana menambah beban tugas, serta isu guru interim yang masih lagi belum diserap secara tetap. Di pihak Rafizi pula, beliau bangga dengan pencapaiannya semasa menjadi Menteri Ekonomi.
Antaranya termasuklah merangkak rancangan Malaysia ke-13, memperkenalkan inisiatif pendigitalan ekonomi, dan paling menonjol ialah cadangan untuk memperkenalkan Akta Anti Pencarian Sewa atau lebih dikenali sebagai Akta Anti Alibaba yang bertujuan memerangi budaya orang tengah dalam ekonomi serta amalan mengambil untung tanpa kerja sebenar. Rafizi juga dikenali sebagai arsitek utama sistem padu, yaitu pangkalan data utama yang menjadi asas kepada berbagai inisiatif bersasar kerajaan. Jadi persoalannya, kenapa Rafizi secara tiba-tiba menyerang Kementerian Arakan sendiri? Adakah beliau sebenarnya coba memberi tekanan kepada Perdana Menteri supaya menyusun semula kabinet? Atau adakah ini satu cara beliau menunjukkan kepada akar umbi bahwa beliau tetap relevan dan lebih berwibawa daripada pemimpin-pemimpin lain di dalam parti? Adakah kritikan ini sebahagian daripada percaturan politik jangka panjang untuk kembali mengambil tempat dalam kepimpinan utama negara? Kita tidak boleh tolak kemungkinan bahwa Rafizi sedang menghantar isyarat kepada Anwar bahwa beliau bukan sahaja tidak takut bersuara, tetapi juga sanggup mengkritik walaupun terhadap orang sendiri. Dalam satu sisi, ini boleh dilihat sebagai keberanian dan juga integriti. Tapi dalam sisi yang lain, ia juga boleh ditafsir sebagai sabotaj dalaman ataupun cobaan membakar sentimen akar umbi untuk menimbulkan tekanan terhadap menteri tertentu. Dan kalau kita lihat lebih jauh lagi, adakah budaya letak jawatan selepas kalah dalam pemilihan parti patut dijadikan contoh atau sebenarnya bahaya kepada kestabilan kerajaan? Bukankah pemilihan parti sepatutnya tidak mengganggu urusan pentadbiran negara? Jika setiap menteri letak jawatan karena kalah jawatan dalam parti, maka apa jadi dengan dasar dan perancangan kementerian mereka? Isu ini membuka satu perbincangan besar tentang struktur kepimpinan kerajaan sekarang. Adakah kabinet Anwar Ibrahim benar-benar stabil? Ataupun kita sedang melihat retakan dalaman yang semakin melebar? Bila menteri-menteri mula berbalas kenyataan secara terbuka, itu bukan hanya soal prestasi. Itu sudah masuk ke bab pertembungan ideologi, ego, dan siapa sebenarnya yang lebih layak. Jadi sahabat-sahabat semua, mari kita pikirkan bersama, adakah Fadlina gagal sebagai Menteri Pendidikan? Atau adakah Rafizi sebenarnya menyerang demi kelangsungan karier politiknya sendiri? Dan kalau kritikan Rafizi itu benar, adakah Perdana Menteri harus mempertimbangkan rombakan kabinet? Atau mungkin Rafizi sendiri yang sedang membakar jembatan untuk membuka jalan pulang? Satu lagi soalan yang lebih pedas, adakah semua ini hanya wayang politik dalaman untuk menunjukkan kepada rakyat kononnya mereka berani berprinsip, sedangkan pada akhirnya semuanya hanyalah demi kuasa? Apa-apapun sahabat-sahabat semua, Anda yang menilai. Coba kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah karena kami ingin tahu, adakah Rafizi patut disanjung karena berani bersuara? Atau sebaliknya, tindakan beliau hanya mengeruhkan lagi keadaan? Baiklah, sebelum itu jangan lupa untuk tekan butang like, share, dan subscribe channel ini Currents via MY untuk lebih banyak analisis panas, kritikal, dan tidak bias daripada kami. Kita bongkar apa yang orang lain mungkin tidak berani sentuh. Sampai jumpa lagi di video seterusnya. Teruskan bersama kami karena di sini denyut rakyat adalah suara sebenar. Salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Sekian sahaja semua. Terima kasih.